Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi peluang untuk berjumpa pada sesi kali ini. Baiklah, pada kali ini saya akan bercerita dan mengumpas berkenaan dengan kenapa harta kita kena beku. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini, semua aset akan dibekukan apabila anda meninggal dunia. Dan terdapat hampir 60 bilion harta rakyat Malaysia beku dan tidak dapat dituntut. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya berjumpa dengan prospek yang mencadangkan kepada mereka untuk menulis wasiat, selalunya alasan yang diberikan oleh prospek ialah mereka mengatakan bahawa mereka tidak mempunyai harta benda. Tetapi perkara yang sebaliknya berlaku apabila mereka telah meninggal dunia. Kebanyakan harta mereka tidak dapat diuruskan dan dibekukan, dan banyak urusan-urusan yang tergantung. Jadi pada hari ini saya akan cuba kupas dan ceritakan berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan harta. Apakah harta-harta yang telah ditinggalkan dan kenapa harta tersebut beku, serta bagaimana proses itu berjalan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, harta, setiap individu akan mempunyai akaun bank. Ada kereta, ada rumah, ada tanah, ada beli unit trust, sebagai contoh ASB ke, dan ada share dalam mana-mana syarikat. Ini perkara asas. Setiap individu mesti ada salah satu daripada elemen-elemen ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, akaun bank, kereta, rumah, tanah, unit trust dan share, semua 6 perkara ini akan beku, dibekukan. Dibekukan setelah kita meninggal dunia. Ya. So 6 perkara ini akan beku setelah kita meninggal dunia. Ini bermaksud duit dalam akaun bank tak boleh keluar. Waris tak boleh keluarkan duit daripada akaun bank si mati. Kereta tak boleh jual, tak boleh tukar nama. Rumah pun sama, tak boleh jual, tak boleh tukar nama. Begitu juga dengan tanah, tak boleh jual, tak boleh tukar nama. Sama juga dengan unit trust. Begitu juga dengan share. Share dengan dalam syarikat ke, ataupun share di mana-mana. Jadi apabila kita meninggal dunia, semua perkara ini akan beku, dibekukan. Okey, apabila beku, kita nak cairkan. Okey, apabila nak cairkan semua perkara ini, penyelesaiannya ialah waris perlu mendapatkan LA daripada mahkamah. Ya, apabila nak cairkan semua perkara-perkara aset-aset ini, waris perlu mendapatkan LA daripada mahkamah. Itu pun setelah semua waris-waris yang hidup berjaya bersepakat dan bersetuju melantik seorang pemegang amanah. Jadi LA daripada mahkamah ini akan diberi atas nama pemegang amanah yang telah dilantik dan dipersetujui oleh seluruh ahli keluarga. Okey.
Di sinilah akan bermulanya masalah. Ya? Masalah apa tu? Masalah nak melantik pemegang amanah. Ya? Kita selalu dengar, kadang-kadang kita baca di surat khabar, kita baca dalam berita, kadang-kadang ada kes waris-waris dalam mahkamah bergaduh, terajang, sampai berparang. Cuma semata-mata nak dapatkan siapakah yang layak di antara mereka untuk menjadi pemegang amanah. Timbul juga isu, kadang-kadang tu ada waris mengatakan, aku patut jadi pemegang amanah Along. Kenapa? Sebab Along menega pun ada pinjam duit aku. Jadi perkara-perkara inilah yang selalu timbul. Kita selalu dengar kadang-kadang proses untuk mendapatkan ataupun persetujuan pemegang amanah ini pun kadang-kadang makan masa. Sampai setahun, 2 tahun, kadang berlanjutan sampai 5 tahun. Kalau ada konflik dalaman, kadang-kadang tu konflik antara keluarga, antara adik-beradik pun menjadi isu. Kenapa perkara itu tertangguh? Kita kena ambil kira juga. Contoh kadang-kadang jika urusan itu tertangguh, apa yang berlaku kadang masalah kereta contohnya, rumah, kadang-kadang ditinggalkan oleh waris. Kereta kalau katakan masih lagi ada outstanding pinjaman kereta, bayangkan kalau 3 bulan tak bayar, apa jadi pada kereta tersebut? Dan tentu kereta tersebut kena tarik, kan? Rumah kalau 6 bulan tak bayar, apa yang terjadi? Dan tentulah rumah tu kena lelong. Boleh tak kalau orang finance telefon, puan, kami terpaksa lelong rumah ini disebabkan tiada bayaran tertunggak ataupun bayaran sudah tertunggak selama 6 bulan. Jadi boleh tak kalau waris kata pada bank, minta maaf Encik, saya sedang menguruskan harta pusaka suami saya. Rasa-rasa bank boleh terima tak dengan alasan yang diberikan oleh waris tersebut? Sudah tentu tidak. Pihak finance akan menjalankan kerja mereka berdasarkan peraturan-peraturan yang telah dipersetujui. Nampak tak? Okey. Nak lantik pemegang amanah. Isu dia sekarang ni, nak lantik pemegang amanah pun dah makan masa. Nanti bagaimana pun dah makan masa. Belum cerita nak agih harta lagi. Okeylah, ringkaskan cerita. Andai katalah persetujuan berjaya melantik pemegang amanah. Jadi tugas utama pemegang amanah tadi ialah dia perlu menyelesaikan loan simati. Nampak? Perlu selesaikan loan simati ni. Katakanlah duit dalam akaun bank mencukupi untuk bayar loan. Selesai masalah. Jika sebaliknya duit dalam akaun bank tak cukup untuk bayar loan simati, apa yang berlaku? Aset-aset yang ada ni terpaksa dijual untuk settlekan loan si arwah tadi. Ini perkara-perkara yang perkara pertama yang perlu dilakukan oleh si pemegang amanah. Dah settle loan semua. Barulah segala harta tu akan dapat kepada waris. Akan diagihkan mengikut faraid. Sekiranya jadi wasiat ataupun arahan wasiat yang ditinggalkan oleh si waris. Jadi inilah proses yang berlaku. Nak lantik pemegang amanah pun dah memakan masa. Belum tentu lagi nak menguruskan harta-harta ni. Nampak? Jadi apabila kita semasa ada peluang, masa kita hidup, jika kita daftar wasiat, tulis wasiat dengan trustee company, so apa yang berlaku ialah pada masa hidup kita tu, kita sudah melantik trustee company sebagai pemegang amanah. Nampak? Masa hidup kita sudah melantik trustee company sebagai pemegang amanah. Jadi apabila kita sudah meninggal dunia, tak timbul lagi masalah waris-waris kita nak berebut, nak bergaduh, sampai berlanjutkan perkara tu makan masa sampai 1 tahun, 2 tahun, semata-mata untuk melantik pemegang amanah. Dan kita kena ingat dan kita kena ambil faham bahawa
setiap individu itu dia mempunyai struktur faraid yang berbeza. Setiap individu mempunyai struktur faraid yang berbeza. Ada yang meninggal anak masih kecil lagi, ada yang meninggal tak ada anak lelaki, semua anak perempuan. Ada yang meninggal masih lagi bujang. Ada yang meninggal isteri 2, isteri 3. Ada yang meninggal sampai semua anak-anak perempuan daripada 3 isteri. Nampak? Jadi perkara-perkara ini mempengaruhi proses untuk pengurusan harta pusaka tadi. Jadi sewaktu kita hidup, jika kita timbul kesedaran, jika kita berdaftar wasiat, tulis wasiat, jadi masa hidup tu kita dah lantik trustee company sebagai pemegang amanah. Jadi inilah antara sebab kenapa kita perlu daftar dan tulis wasiat. Sebenarnya saya boleh istilahkan sebagai ini merupakan satu benda yang perlu kita selesaikan. Satu benda yang kita perlu letak sebagai satu keutamaan dalam pengurusan kewangan dan juga pengurusan harta kita. Jadi tulis wasiat, daftar wasiat memudahkan urusan untuk melantik pemegang amanah. Seperti yang kita maklum, 60 bilion harta yang beku tadi, saya dapat maklumat lebih kurang 80% daripada harta-harta tersebut adalah milik orang Islam. Dan sehingga kini terdapat lebih kurang 1 juta kes urus pusaka yang tertunggak. Jadi saya mengambil peluang dan ruang ini untuk mengajak tuan-tuan dan puan-puan supaya sama-sama ambil iktibar, tulislah wasiat, daftarlah wasiat, hubungilah dengan mana-mana kalau ada kawan-kawan, kalau ada adik-beradik yang buat urusan untuk pendaftaran wasiat ni, jumpa mereka, bincang dengan mereka, tak ada masalah. Saya hanya sekadar berkongsi sedikit saja ilmu ini supaya boleh memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu kenapa harta kita kena beku. Okey, harta kita kena beku disebabkan oleh ni. Disebabkan oleh ni. Akta Probek dan Pentadbiran 1959. Akta inilah yang mengakibatkan harta kita kena beku setelah kita meninggal dunia. Akta ini, nampak tuan-tuan dan puan-puan, suatu benda yang memang kita tak boleh lari. Satu benda yang memang akan berlaku pada setiap individu di Malaysia ni. Tak kira siapalah dia, apa kategori dia, semuanya akan terikat dengan akta ni. Akta Probek 1959. Prop Administration Act. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi akta inilah yang menyebabkan harta kita kena beku. Memang tak boleh lari. Memang tak boleh lari. Walaupun kita ada kereta potong cagar tahun 89 pun, motor Kapcai Honda Cup C70 tahun 80-an ke, semuanya akan tempuh perkara yang sama. Semua akan tempuh perkara yang sama. Semua kena beku dulu. Semua akan tempuh perkara yang sama. Kena beku dulu. Lepas tu bila nak cair, ini proses dia. Ini proses yang akan berlaku. Dia akan tempuh perkara yang ini. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, setiap individu mempunyai struktur faraid yang berbeza. Ada yang mudah jalan dia, ada yang susah jalan dia, ada yang tertangguh sampai bertahun-tahun. Jadi inilah antara sebab kenapa saya selalu mengingatkan kawan-kawan, cerita pada prospek-prospek, kenapa pentingnya untuk kita tulis dan daftar wasiat. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang lain. Saya akan kupas dengan perkara berkaitan lagi dengan pengurusan harta pusaka. Terima kasih.